们低头祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Allah 天父，我们感谢你， untuk cintamu yang begitu besar kepada kami. 你对我们这样的大爱， Cinta yang tidak hanya diucapkan, 不单单只有说罢了， tetapi cinta yang dibuktikan. 你有真正的显出你的爱来， Cinta yang dinyatakan dengan kehadiran Kristus di dalam dunia ini, 你的爱就是差遣主耶稣基督来到这个世界上， yang mengubah seluruh kehidupan kami, 要改变我们完全的生活， yang mengubah nasib manusia yang mau percaya kepadamu. 要改变我们人的命运。 Tolonglah setiap kami anak-anak-mu 求你帮助我们每一个你的儿女， yang sudah merasakan kasih-Mu, 已经领会到你的爱， memberitakan kepada dunia ini 我们要宣扬出去。 karya yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, 你在我们生活里面所施行的大全能， agar setiap orang mendengar berita ini 让每一个人都能够听见这美好的信息， dan boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. 也能够欣赏你这么大的爱。 Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. 我们一同来学习你的话语， Berbicaralah kepada setiap kami, 你对我们说话， karena kami siap mendengarkan. 我们准备听你的话。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 我们只有奉我们主耶稣基督的圣名恳求的， Amin. 阿门。 Selamat Natal untuk seluruh jemaat sekalian. 所有弟兄姐妹，恭祝你们圣诞快乐！ Kita bersuka cita karena hari ini kita boleh merayakan Natal. 我们很高兴，因为今天我们可以庆祝主耶稣的诞生， Natal yang dirayakan dengan penuh sukacita. 我们充满喜乐的庆祝圣诞节。 Setelah sekian waktu kita harus merayakan Natal dengan cara yang berbeda. 这么一向来我们有各种方法来庆祝圣诞节。 Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan 我们一同来打开一部分的经文， di dalam Lukas pasal yang kedua. 路加福音第2章， Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. 路加福音第2章第4节到第11节。 Pertama akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin, kemudian akan saya ulang di dalam bahasa Indonesia. 我们首先用中文来咏念，然后就用印尼文来重复。路加福音第2章，我们第10节一直到第11节。这里说，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。” Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian pembacaan firman 读 Tuhan. 经到此， Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， memasuki bulan Desember selalu diidentikan dengan merayakan Natal. 每一年我们进到12月份，我们的印象就是要庆祝圣诞节。 Hampir di seluruh mall, toko diwarnai dengan hiasan Natal. 无论是在店铺、在大公司，都有很美丽的布置。 Gereja, persekutuan Kristen atau yayasan Kristen sibuk mempersiapkan Natal. 教会里面还有这些布道所或者是那些基督教的家庭都在忙碌准备这个庆祝圣诞。 Kita mungkin juga menjadi bagian dari kesibukan itu. 我们可能也是参与一些忙碌。 Tanpa sadar, sikap-sikap semacam ini 不知不觉，我们这样的态度 mengesankan bahwa Natal adalah sebuah pesta duniawi. 我们就会有一个印象，以为这个圣诞就是世俗的这个大日子。 Perhatian dan pemahaman kita tentang Natal
tanpa sadar mengalami pergeseran. 我们注重圣诞主耶稣的降生，我们的注意力已经偏移了。 Kita selalu membayangkan Natal tidak terpisahkan dari pohon Natal. 我们常常以为这个圣诞节呢就要有圣诞树， Tidak terpisahkan dari hadiah atau parsel Natal. 就没有就也是有这个礼物啦，或者是这个圣诞包啦。 Tidak terpisahkan dari baju dan sepatu baru. 我们就是要预备美丽的衣服或者啦新鞋子啦， Atau segala macam hiasan Natal yang berhubungan dengan Natal. 那么各种各样美丽的布置都在联系到这个圣诞节。 Saya membayangkan 我在想， kalau Yesus datang 如果耶稣来到现在的时代， saat kita merayakan Natal, 当我们来庆祝圣诞节的时候， mungkin Yesus terheran-heran 可能耶稣会很奇怪， dan dia bertanya, 他会问： apa hubungannya barang-barang ini dengan kelahiranku? 那么这一切的布置，这样美丽的布置，与我的降生有什么关系呢？ Apa yang membuat orang berpikir tentang aku ketika melihat semua ini? 他们看见这一切的美丽的布置，他们有没有想到有关于我的事情？ Tetapi sadar ataupun tidak, 但是有没有这样的想法？ pada kenyataannya banyak di antara kita yang lebih fokus kepada hal-hal yang demikian. 事实上，我们在我们当中，就是很多就是有在这样的意念， Daripada fokus kepada berita Natal yang sesungguhnya. 比起我们思想到主耶稣的诞生。 Berita utama yang mengubah kehidupan kita. 首先，这个奇妙的这个伟大的信息要改变我们的生活。 Berita yang juga seharusnya kita bagikan untuk orang-orang yang ada di luar sana. 这样的信息，我们应该要传遍给别人， Sehingga orang tahu. 你知道别人也能够知道， Kita juga kembali diingatkan dan disadarkan. 因为这样就我们被在提醒我们， Apa dampaknya ketika yang dinubuatkan itu datang? 耶稣来对我们有什么影响？ Kemarin kita berbicara tentang Mesias yang dinubuatkan sudah datang. 昨天晚上我们讲到这个预言耶稣降生已经实现了。 Kalau itu hanya menjadi sebuah berita, 主耶稣变成为一个很好的信息， tetapi tidak pernah terhubung dengan kita. 但是这个美好的信息与我们没有关系。 Berita itu tidak bermanfaat untuk kita. 那么这样的信息对我们没有益处。 Tetapi ketika dikatakan Mesias yang dinubuatkan sudah datang 如果我们知道这个弥赛亚已经来了， dan memiliki pengaruh dengan hidup saya, 对我们的生活有很大的影响， itu akan sangat berarti untuk hidup kita. 那么在我们生活里面有很大的意义。 Apa dampaknya ketika Sang Mesias atau yang dijanjikan itu datang? 上帝应许这个弥赛亚来，什么意义呢？ Kita mau belajar pagi ini. 我们一同来思想， Yang juga akan menjadi berita yang akan kita beritakan kepada orang-orang di 也要 sekitar 命令我 kita. 们要宣扬出去的。 Ketika sang yang dinubuatkan itu datang, 当那个弥赛亚来， ketika Yesus itu hadir di dalam dunia, 当这个耶稣来到这个世界上， Yesus mengubah hubungan manusia dengan Allah. 耶稣就与我们人类与上帝有建立关系。 Yesus mengubah hubungan kita dengan Allah. 耶稣改变了我们对上帝的这个关系。 Ketika manusia jatuh di dalam dosa, 当人落在罪恶当中， ketika manusia memutuskan untuk melawan Allah, 人类常常抵挡上帝， tidak mentaati perintah Allah, 而不想顺服上帝的命令。 memilih mengikuti keinginannya sendiri, 他只有讲自己，要跟着自己的意思。 sadar ataupun tidak, 我们了不想到， manusia memposisikan diri menjadi seteru atau musuh Allah. 慢慢我们成为上帝的敌人了。 Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak oleh dosa.
人与上帝的关系已经断绝了，因为罪的缘故。 Dan sebagai akibatnya manusia tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah. 结果呢，人不能够与上帝联络关系， Ini terjadi bukan karena Allah tidak mengasihi manusia. 不是上帝不爱我们人类， Ini terjadi karena dosa-dosa itu menjadi penghalang hubungan manusia dengan Allah. 这个是因为罪拦阻了我们与上帝的联系。 Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan. 以赛亚第9章 1 dan 2. 第2节说， Mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong kita. 上帝的手不会太不是说不够长来帮助我们， Telinganya tidak kurang tajam mendengarkan 他 doa-doa 的耳朵 kita. 不会不够灵敏的听我们的话。 Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa-dosa kita. 但是因为我们与上帝断绝了，就是因为罪的缘故。 Ketika manusia jatuh di dalam dosa, 当人类落在罪恶当中， manusia menjadi seteru Allah. 人类与上帝就变成仇敌了。 Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terpisah. 人类与上帝的关系已经断绝， Manusia tidak dapat datang kepada Allah karena dosa. 人类不能够来到上帝的面前，因为罪拦阻了。 Tetapi melalui kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di dalam dunia, 接着耶稣来降生到这个世界上， Yesus mengubah hubungan manusia dengan Allah. 耶稣就改变了人与上帝的关系。 Manusia yang mau percaya kepada Yesus 人类如果要相信耶稣， akan mengalami perubahan status. 就能够完全的改变他们的这个命运， Dari seteru Allah menjadi anak Allah. 变成与上帝为仇的，他们就成为上帝的朋友。 Satu ketika seseorang berkata kepada saya demikian. 有人对我说， Orang Kristen itu sok gaya. 他说基督徒好像很了不起， Ngaku-ngaku anak Allah. 承认他是上帝的儿女。 Padahal Allah nggak pernah ngakui mereka sebagai anaknya. 其实呢，上帝没有把他们认为是儿女。 Lalu saya mengatakan demikian. 那些人类这样讲， Saya ini jadi anak Allah punya akte lahir loh. 我不是成为上帝的儿女，因为我有这个出生证， Saya ini nggak ngaku-ngaku. 我不是自己承认的， Saya ini nggak sok-sokan. 我不是很了不起。 Lalu saya membuka Yohanes 1 ayat 12. 然后我就打开约翰福音第1章第12节， Dikatakan semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa. 那么所有的人有相信耶稣耶稣就给他有永生， Supaya menjadi anak-anak Allah. 他有机会成为上帝的儿女。 Jadi kita orang Kristen menyebut diri sebagai anak Allah. 如果我们基督徒有人承认自己是上帝的儿女， Bukan karena kita sok gaya atau mengada-ngada. 而不是我们这个很骄傲的、自豪的讲， Tetapi Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya. 但是上帝来提高我们，接受我们成为他的儿女。 Apa hebatnya? 我们有什么了不起呢？ Apa sih hebatnya jadi anak Allah? 我们成为上帝儿女是不是很了不起呢？ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 上帝告诉我们， Satu ketika dalam sebuah perjalanan saya melihat sebuah spanduk besar. 在有一次我在路上看见一个很大的这个广告， Spanduk ini sedang menyambut sekumpulan orang. 那么这个公布呢欢迎一般的人。 Di sana tertulis selamat datang tamu Allah. 那么说欢迎你们来，上帝的朋友。 Waktu membaca tulisan itu saya begitu terpesona. 那么我看见这样我就惊奇， Wah, betapa bangganya disebut sebagai tamu Allah. 我们这样的光荣，因为我们被称为上帝的人客。 Sepanjang perjalanan itu saya berpikir, 在路上我想， wah hebat ya menjadi tamu Allah. 我们成为上帝的贵客是何等的荣耀。 Tetapi di saat yang sama, 同时 tiba-tiba saya ingat, 我就想到， saya lebih hebat.
我是真的了不起， Saya anak Allah. 我是上帝的儿女， Apa hebatnya? 有什么了不起呢？ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 上帝告诉我们， Bapak Ibu pasti pernah menerima tamu. Pasti pernah menerima 我 tamu. 们能够做招待， Orang yang mungkin sangat kita hargai. 我们那个尊重别人， Orang yang sangat kita hormati. 我们很尊重他们。 Datang bertamu ke rumah kita. 当我们家里来成为人客， Dia bilang saya mau nginap 2 hari. 他说他要在你家里过2个月， Kita siapkan kamar yang baik. 我们就预备他很好的房 Kita 间， siapkan makanan yang baik. 我们预备他好吃的东西。 Dia senang tinggal di rumah kita. 他喜欢住在我们家 Lalu 里， dia bilang lagi, 然后他说 saya mau tambah 1 minggu. 我要在这里多住1个月1个礼拜， Kita mungkin katakan, oke lah. 我们就会说我们就同意他接受。 Tapi setelah 1 minggu, 然后到了1个礼拜过去了， dia sampaikan kepada kita lagi, 他也对我们说， saya mau nginep 1 bulan. 我要在这里再到1个月， Kita mungkin akan protes. 我们怎么样呢？ Waduh, kayaknya saya repot deh kalau harus melayani kamu tinggal di sini 1 minggu. 我们觉得他如果在这边要住这么久呢，我们感觉到很麻烦。 Yang namanya tamu, 人客 seistimewa apapun dia, 他怎么样了不起的话， satu ketika dia harus pulang. 一个时候他一定要回家， Berbeda dengan anak. 不是孩子。 Anak akan selalu tinggal bersama-sama dengan 如 kita. 果儿女的一直永远能够住在我们的家， Dia boleh menikmati segala sesuatu yang ada di rumah kita. 他可以放一些什么东西在我们自己的家， Dia makan apa yang kita makan. 他吃什么看我们吃的是什么， Dia menikmati apapun yang kita miliki. 他可享受我们所享受的。 Yang namanya anak menerima warisan. 这个做孩子呢，都有这个产业接受产业的， Berbeda dengan tamu. 不是跟这个人客不一样。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 各位弟兄姐妹， Kita adalah anak Allah. 我们是上帝的儿女， Kita berhak menikmati segala sesuatu yang baik yang berasal daripada 我们 Allah. 可以欣赏上帝给我们一切的好处。 Saya merasakan istimewanya menjadi anak. 我感觉到我们跟成为上帝的儿女是这么好，这么的特别，这么的好， Justru ketika saya sudah menjadi orang tua. 就是因为我相信了耶稣。 Ketika anak saya harus pergi ke luar kota. 当我的孩子到外部的时候， Dia mungkin tidak selalu memikirkan saya. 可能他没有常常记得我， Dia mungkin punya kesibukan dengan kuliahnya. 他在那边可能有很多的忙碌。 Tetapi sebagai orang tua, 但是我们成为老人家的， saya selalu memikirkan mereka. 我们常常就会记得他， Apa yang mereka butuhkan. 他们想要他们所需要的什么， Apa yang mereka perlukan. 他们需要什么， Saya berpikir untuk selalu menyediakan untuk 我 mereka. 们就常常为他预备他所需要的。 Demikian juga dengan Allah. 上帝也是一样， Ketika Yesus hadir di dalam dunia, 当耶稣来到这个世界上， Ia mengubah hubungan manusia dengan Allah. 他改变了人类与上帝的关系。 Manusia yang tadinya seteru Allah, 过去这个人类与上帝为musuh Allah, 仇敌， tidak bisa bersekutu dengan Allah, 不能跟上帝有交通。 sekarang diubah menjadi anak Allah. 现在耶稣把这样的命运改变过来， Dikasihi, 上帝爱， disayangi, 上帝很爱惜我们， diperhatikan, 关心我们， dipenuhi segala kebutuhannya. 也足够一切所需要的。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 各位弟兄姐妹， inilah berita yang harus selalu kita ingat. 这样的信息，我们应该要宣扬出去， Berita yang juga harus kita bagikan kepada dunia. 要把宣扬到世界上。 Bahwa Mesias yang datang, 弥赛亚来， itu bukan hanya datang untuk memberikan sukacita yang bersifat duniawi, 不单单是给我们在俗世的一切喜乐， tetapi mengubah hubungan kita dengan Allah. 但是把我们与上帝的关系改变过来。
Kita yang tadinya terpisah karena dosa, 因为罪的缘故，我们与上帝断绝了关系。 sekarang bisa kembali bersekutu dengan Allah. 现在我们可以与上帝一同的交通。 Adakah kita menggunakan hak istimewa ini dalam hidup kita? 在我们生活里面，我们有没有使用这个好的关系与上帝好的关系呢？ Adakah kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan 我们 Allah? 有没有预备我们的时间和上帝有交通呢？ Karena untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, 要把我们人类与上帝的关系改变过来。 Yesus datang ke dunia. 耶稣来到这个世界上， Kemudian berita yang kedua, 第二个的信息呢， Yesus sang Mesias yang dinubuatkan. 耶稣是这个弥赛亚要来，他已经预言了， Dia datang untuk mengubah nasib kita. 弥赛亚来要改变我们的这个命运， Yesus datang untuk mengubah nasib manusia. 人类的命运。耶稣来是为了改变了我们人类的命运。 Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar Yesus datang mengubah nasib kita? 我们听见说耶稣来是改变我们的命运，我们怎么样？有什么感受呢？ Mengubah nasib buruk menjadi baik, 是不是过去那些好的， mengubah miskin menjadi kaya, 又变成很富有的人？ mengubah yang susah menjadi senang, 是不是那些很伤心的变成有喜乐？ mengubah yang menderita jadi bahagia, 改变那些受苦难的成为幸福？ mengubah yang sakit menjadi sehat? 是不是成为那个有病的成为健康？ Harapan itu tidak salah. 我们这样的思想是没有错。 Namun kedatangan Yesus memberikan sukacita dan mengubah hal yang jauh lebih penting dari 但 itu. 是耶稣来给我们比这些一切都更有价值。 Ia tidak mengubah nasib manusia yang bersifat sementara, 他没有改变人类暂时的这个命运， tetapi ia mengubah nasib manusia yang bersifat kekal. 但是他要改变人类这个永恒的信息。 Roma 6 ayat 23 mengatakan, 圣经告诉我们， upah dosa ialah maut. 罪的工价就是死。 Bagian ini mengatakan bahwa orang berdosa, upahnya itu maut. 就是说，人有罪，他的刑罚就是死。 Ketika manusia ada di dalam dosa, 人类在罪恶里面， ia berada di bawah hukuman maut. 他是在死的律里面。 Apa itu maut? 这个死是什么？死亡是什么呢？ Kematian kekal. 是永恒的、永远的死。 Apa itu kematian kekal? 永恒的死是什么呢？ Terpisah dari Allah. 就是与上帝断绝了。 Apa artinya terpisah dari Allah? 与上帝断绝是什么意思呢？ Itu artinya manusia tidak memiliki pengharapan. 就是说人类没有盼望。 Betapa menyedihkannya ketika seorang manusia itu tidak memiliki pengharapan. 但是我们这个人类没有盼望是何等的可怜呢？ Pernahkah Bapak Ibu membayangkan apa yang dimaksud dengan tidak memiliki pengharapan? 我们有没有想到没有盼望这个什么意思呢？ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 各位弟兄姐妹， kata kekal memiliki pengertian tidak terbatas. 因为上帝没有这个上帝是没有停止的在思想， Tidak akan berakhir. 他没有断绝。 Ketika dikatakan maut atau kematian kekal, 讲到itu 永恒、永死亡， itu artinya hukuman yang tidak pernah berakhir. 但是那个刑罚是没有结束的。 Berapa lama? 有多少长久呢？ Berapa lama hukuman itu? 这个刑罚有多少久呢？ 10 tahun? 10年吗100 tahun? ？100年吧1000 tahun? ？1000年吧？ Tidak. 没有， Itu artinya tidak pernah berakhir. 但是没有停止的。 Kalau seseorang itu dihukum penjara, 有一个人在家死的话， ketika ia masuk penjara pada usia 20 tahun, 他到监牢里面要限定他20年， dia dihukum 50 tahun. 他被刑罚50年， Waktu yang sangat panjang.
这样很长久的时间。 Tapi dia tahu, saya punya pengharapan 50 tahun lagi saya akan keluar dari penjara. 但是他在监牢里面，他有一个盼望，50年以后他可以出去。 Tetapi tidak demikian halnya dengan hukuman maut. 但是死的这个刑罚不是那样的， Hukuman neraka itu tidak pernah berakhir. 地狱的刑罚没有停止的， Tidak ada pengharapan sedikit pun untuk keluar dari tempat itu. 一点都没有希望可以出来。 Satu keadaan yang begitu menakutkan. 这样可怕的情况， Itulah yang seharusnya kita dapatkan. 那个时候我们这个罪就可以得到那样的刑罚。 Upah dosa adalah maut. 罪恶的刑罚就是死， Kematian kekal. 永恒的死， Keterpisahan dari Allah. 就是被与上帝断绝了关系。 Tetapi ketika Yesus hadir, 但是耶稣来到这个世界上， Ia mengubah nasib kita. 他改变了我们的命运。 Kita yang manusia berdosa di bawah hukuman maut. 我们犯罪的人在这个死亡的律里面， Kini berpindah dari maut ke dalam hidup. 我们就被主耶稣把我们从这个死亡的搬到永恒的地方。 Melalui kelahiran Kristus ke dalam dunia, kita Cetak. akan beroleh hidup yang kekal. 接着主耶稣来到这个世界上，我们可以得到永生， Kita akan memiliki persekutuan dengan Allah. 我们也可以与上帝有建立关系。 Ketika berbicara tentang mengubah nasib, 讲到我们改变了我们命运， ini bukan hanya berbicara tentang hidup yang akan datang. 不是让他说将要来的生活。 Ketika kita berbicara mengubah nasib, 讲到我们改变了我们命运， itu berbicara tentang hidup kita juga hari ini. 就是讲到我们现在的生命， Yaitu bahwa di dalam hidup kita hari ini, 在我们今天里面的生活， kita memiliki pengharapan di dalam Dia. 我们在它里面有盼望。 Ia Allah yang Immanuel, 他是上帝，是与我们同在的， Allah yang beserta kita, 与我们同在。 Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 上帝在他一切的工作当中带喜乐给我们，带给我们有好处。 Ini adalah berita yang harus kita bagikan kepada dunia. 这个是这样的好的信息，我们应该宣扬出去。 Bahwa Yesus datang 主耶稣来， mengubah nasib kita. 就改变了我们的命运。 Dari manusia yang berada di bawah hukuman maut, 人类在这个死亡的结束里面， berpindah dari maut ke dalam hidup. 我们从这个死亡搬到这个永生的地方。 Kemudian berita yang ketiga, 第三个信息呢， Yesus Sang Mesias yang dinubuatkan telah hadir. 耶稣是弥赛亚来到这个世界上， Dia mengubah hubungan manusia dengan sesamanya. 他就我们改变了人与人之间的关系。 Yesus hadir bukan hanya mengubah hubungan kita dengan Allah, 耶稣来不单单把我们与上帝连带了关系， tetapi kehadirannya juga mengubah hubungan kita dengan sesama kita. 他来也是要把我们与我们的这个兄弟姐妹联络关系。 Kristus mengajarkan kepada kita cara berhubungan dengan sesama kita. 基督教导我们怎么样与我们这些人与人之间的生活。 Sebelum kehadiran Kristus dan sebelum Yesus mengajarkan hubungan yang baru. 当耶稣还没有教导我们关于人与人关系， Hubungan manusia dengan manusia diatur dengan hukum. 在律法当中有这个人与人的掌管下， Hukum yang mengatakan bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal itu adalah hal yang wajar. 律法是说人与人恶有恶报，善有善报。 Orang mengatakan mata ganti mata, 比如说以眼报眼， gigi ganti gigi. 以牙报牙。 Orang menganggap membalas kejahatan dengan kejahatan adalah hal yang biasa. 就是说以恶报恶，那个是很正常的。 Tetapi Kristus datang dengan membawa hukum kasih. 但是主耶稣来是带爱的这个律例给我们。 Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 耶稣说要爱你的仇敌，你要给他们做好对待他们。
Kristus mengajar kita bukan hanya untuk mengasihi sesama, 上帝叫我们不单单爱他们， tetapi Ia mengajar kita untuk mengasihi musuh kita atau orang yang menyakiti kita. 但是他教导我们要爱我们的仇敌，或者是那些对待我们不好的，我们要爱他。 Kita sering beranggapan bahwa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah hal yang baik. 很多时候我们认为不以恶报恶，那个是很好了。 Tetapi Yesus berkata itu tidak cukup. 但是耶稣说那还是不够。 Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya tidak membalas kejahatan. 耶稣告诉我们不以恶报恶， Yesus juga bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. 他不单单教我们要爱他们， Tetapi Ia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. 但是他教导我们要爱我们的仇敌。 Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa jasamu? 耶稣说你爱那些爱你的人，你有什么功劳呢？ Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah bedanya kamu dengan yang lain? 如果你对待那些对你好的人，你对待他好，有什么功劳呢？ Tapi Yesus mengajarkan sebuah hukum yang jauh lebih baik dari semuanya itu. 上帝教我们一个信息，比这个更有价值的， Yang mengajar kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat atau yang memusuhi kita. 教导我们要爱那些仇敌，或者是他们不爱我们，他们是我们的仇敌。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 各位弟兄姐妹， Yesus mengajarkan kepada kita orang percaya untuk menjadi garam dan terang dunia. 耶稣教导我们要成为盐。 Kehadiran Kristus ke dalam dunia membawa sebuah perubahan besar di dalam hidup manusia. 耶稣来到这个世界上，成为一个带来一个很大的改变。 Seharusnya lah setiap kita anak-anak Tuhan 每一个神的儿女 juga menjadi agen-agen perubahan. 也是应该成为有改变的力量。 Kehadiran kita di dalam dunia 我们来到这个世界上， harus menunjukkan perubahan di mana kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. 我们不单单爱那些爱我们的人， Kita memiliki sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang yang lain. 我们的生活，我们的态度应该比别人更有礼貌。 Karena Yesus sudah mengubah hubungan kita dengan sesama kita. 因为耶稣已经改变了我们的这个人与人之间的关系。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 各位弟兄姐妹， inilah berita-berita yang harus kita bagikan kepada dunia. 这个是这样的信息，我们是应该要传遍给世界上， Agar orang melihat 让人家能够知道， bahwa kehadiran Kristus di dalam dunia itu memberikan dampak yang besar. 因为主耶稣来到这个世界上，是给我们一个很大的影响。 Kehadiran Kristus di dalam dunia bukan hanya sekedar pesta, 不是单单我们开一个宴会罢了， bukan hanya sekedar membagi hadiah, 不是单单要分礼物给别人， tetapi kehadiran Kristus mengubah hidup kita. 但是主耶稣来到这个世界上是要改变我们的生活， Ia mengubah hubungan kita dengan Allah. 改变我们与上帝的关系， Yang dahulunya seteru Allah menjadi anak Allah. 成为上帝的仇敌，现在能够成为神的儿女， Ia mengubah nasib kita. 改变了我们的命运。 Yang dulunya orang berdosa di bawah hukuman maut, 过去我们是罪人，在死亡的底下， kini memiliki hidup yang kekal. 现在我们可以得到永生。 Ia mengubah hubungan kita dengan sesama. 它改变了我们人与人之间的关系。 Yang dahulunya membalas setimpal dengan apa yang orang lain lakukan. 过去我们是以恶报恶， Tetapi kini membalas, mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita atau yang menyakiti kita. 但是现在呢，我们要爱那些不爱我们的人，而是我们的仇敌。 Inilah dampak kehadiran Kristus di dalam dunia untuk hidup kita. 也就是耶稣来到这个世界上对我们的生活的影响。 Sudahkah kita merasakan dampak itu dengan nyata di dalam hidup kita? 我们在我们生活当中有没有感受到上帝耶稣给我们的这个影响呢？
Apakah berita ini sudah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar 这 kita? 个信息是不是我们也传遍出去呢？ Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini 让今天早上的神的信息 mengingatkan setiap kita 提醒我们， bahwa Kristus hadir ke dalam dunia, 基督来到这个世界上， memberikan dampak yang luar biasa. 给我们特别的这个影响。 Dan berita inilah 我们的这个信息， yang harus selalu kita bagikan, 我们要经常宣扬出去， sehingga orang-orang yang ada di luar sana, 在外面的这些人， yang mungkin tidak terlalu tahu dan tidak peduli, 他们也没有关心，也不懂， boleh mendengar berita baik ini 可以听见这些信息， dan beroleh anugerah keselamatan. 也得到主给他们的这个永生的恩典。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， kami datang kepadamu. 我们来到你的面前， Kami bersyukur dan berterima kasih 我们感谢你， karena kehadiranmu memberikan perubahan besar di dalam kehidupan umat manusia. 因为你来到这个世界上，给我们有很大的改变。 Engkau hadir mengubah hubungan manusia dengan Allah. 你来把我们的与上帝的关系改变了。 Manusia berdosa yang tadinya seteru Allah, 人类犯罪，过去是成为上帝的仇敌， kini menjadi anak-anak Allah 现在可以成为上帝的儿女。 yang berhak menikmati segala sesuatu yang baik dari Allah, 我们可以欣赏上帝所给我们的一切。 yang dikasihi Allah, 上帝爱我们， yang dipelihara oleh Allah. 上帝看顾引导我们。 Kehadiran Kristus telah mengubah nasib manusia 耶稣，你来了，改变了我们的命运。 yang tadinya ada di bawah hukuman maut, 过去我们是在死亡的权势当中， berada di dalam hukuman kekal yang tidak pernah berakhir. 这个刑罚是没有停止的刑罚。 Tetapi melalui Kristus, 接着主耶稣， kami beroleh hidup yang kekal. 我们可以得到永生， Kami beroleh pengampunan. 我们蒙神的赦免。 Dan melalui kehadiran Kristus, 接着主耶稣的诞生， Kristus mengubah hubungan kami dengan sesama 你 kami. 改变了我们人与人之间的关系， Mengajarkan bagaimana kami harus bersikap dan berperilaku kepada sesama kami. 让我们怎么样知道怎么样来对待我们的这个人与人之间的关系， Mengajar kami untuk mengasihi, 也爱别人， bahkan mengasihi orang yang menyakiti. 爱那些伤害我们的人。 Terima kasih Bapa di surga. 我们谢谢你， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 只有奉耶稣基督的圣名恳求， Amin. 阿门。